Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau jamaah di rumah lebih banyak ataupun lebih ramai daripada di masjid, fal masjidu aula, maka jamaah yang sedikit di masjid itu lebih aula. Qalahul Mawardi, kata Imam Al-Mawardi. Artinya, kalau kita contohnya kalau buat kenduri kan, kenduri mungkin banyak orang buat kenduri lepas maghrib, buat lepas isyak, jangan ganggu maghrib isyak di masjid kan, atau surau, buat lepas isyak. Kalau ya pun, Allah Ustaz, anak nak balik cepat ini, tengah malam highway pun takut, bakal ada gajah ke apa. Jadi kalau tuan-tuan nak buat kenduri ke apa, janganlah lepas maghrib. Kenapa? Dia akan makan waktu isyak. Lainlah kalau tuan-tuan cakap nanti isyak, sebenarnya kat masjid dulu, kat surau, lepas tu balik, makan balik rumah saya. Itu lain cerita. Ataupun bawa makanan di masjid, apa, senang juga. Ini nanti timbul masalah sembahyang berjemaah. Kerana sembahyang berjemaah ni, kita akan lihat bahawa kelebihan dia berbeza di rumah dengan di masjid. Di masjid tu banyak dia ambil kira. Yang pertama tu, kita nak sembahyang berjemaah di masjid tu dengan jemaah yang pertama tu, dia berbeza pahala dengan jemaah yang kedua. Kerana jemaah yang pertama tu dia lebih berusaha, daripada awal berusaha nak akan takbiratul ihram imam macam-macam. Dengan saat pertama, dengan niat iktikaf dia dekat rumah, mana ada niat iktikaf, siapa ngajar niat iktikaf kat rumah. Macam juga kita cakap masalah tawaf kat Kaabah aja, keliling Kaabah, di luar Kaabah, bukan dalam Kaabah. Mana ada tawaf dekat rumah. Kalau istilah kita je, aku tawaf kat rumah ni, tak keliling apa macam tawaf. Itu lain istilah kita. Jadi kalau ada jamaah yang ramai di rumah, mungkin ada majlis ke apa, tapi di masjid bila masuk contoh isyak ke, ada 3-4 orang sembahyang berjemaah di masjid, maka di masjid yang 3-4 orang tu lebih aula. Apatah lagi ada memang banyak yang menyokong, dan itulah rumah Allah. Apatah lagi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Dah lagi ayat situ dah nyok banyak. Kalau ramai di masjid, sikit di rumah, dah tentulah tak diketikai lagi. Dah tentulah apa hal jemaah di masjid tu tetap lebih afdal, lebih aula di sisi Imam Al-Mawardi. Ya, walaupun di rumah itu juga ada lebih ramai, walaupun memang sah, kita masa Syafi'i sah, tak ada masalah. Sekurang-kurang jamaah di masjid suatu 2 orang, lepaslah fardu kifayah yang lainnya. Kadang-kadang ada surau yang ada jamaah waktu subuh, maghrib, isyak, zuhur, asar tak ada, orang sibuk kerja. Zuhur, asar tu berdosa satu kawasan tu kerana tak dirikan jamaah, tak lepas fardu kifayah, berdosa. Kena usahakan walaupun 2 orang sekurang-kurangnya. Jadi jamaah di masjid itu atau di surau itu, kita istilah orang Melayu surau, dalam istilah Arab tetap dipanggil masjid. Lepas tu di surau tu, siapa sembahyang surau boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Cuma mungkin surau tu tak ada sembahyang Jumaat, tetap juga dipanggil masjid. Di Mesir memang ada yang dinamakan jami' dan ada dipanggil masjid. Kalau dia cakap jami', maknanya masjid itu ada dilakukan sembahyang Jumaat.
Kalau cakap masjid, mana biasa je lah macam kita surau tu. Itu istilah dia. Kalau tanya pin jami', kita tahu itu masjid yang ada sembahyang Jumaat. Kita tunjuk yang ada sembahyang Jumaat. Kalau pin masjid, tu masjid biasa lah macam kita surau yang tak ada sembahyang Jumaat. Tunjuk dia tu. Tu ada beza. Jadi karamah kemuliaan orang yang sembahyang berjemaah di masjid itu, terutama yang awal waktu dan dengan jemaah yang pertama itu, lebih aula. Kerana dia ada azan, ada iqamat di masjid tu. Dan dulu pernah saya masalahkan, kalau kita pergi ke kebun atau kebun kita mungkin satu keluarga pergi kebun, kita mungkin baru beli kebun, tapi kebun kita tu jauh daripada pedalaman, mungkin di sepadan hutan, belum diterokoi, kita pun bersih dah bayar apa ni, ada dah tanda batu pasal kita pun mungkin bersih sikit-sikit. Bila masuk waktu sembahyang aja, azan. Dekat kawasan kebun kita, azan. Mungkin kita sembahyang nak buat anak kita. Lepas tu qamat. Kita kena tahu, ketika itu suara yang azan tu didengar bukannya keluarga dia yang datang situ kat kebun tu. Di situ haiwan dengar, jin pun dengar. Jin tu ada jin Islam, ada jin kafir. Dan kalau setelah qamat semayang, mungkin tuan-tuan jadi imam, belakang isteri dengan anak, mungkin anak seorang dua orang semayang. Kalau bila beri salam dia tengok, ada ramai belakang tu, biarkan, memang ada. Itu daripada kumpulan jin dan mungkin para malaikat. Kerana suara azan tu didengar, ada yang mengambil perhatian daripada suara azan tu. Ada satu meja, bila operasi satu tentera dia, satu kumpulan tentera dia, pasukan sembahyang tarawih, kita buat surau sini, kata dia. Buat surau, azan qamat. Bulan Ramadan, kita sembahyang tarawih. Dia jadi imam yang tarawih. Tak hutan. Bila beri salam aja, nampak jumlah tentera tu ramai. Lepas tu bila selesai tarawih aja, nampak macam orang turun tetangga buruh duduk bunyi. Maknanya ada orang lain yang menopang di situ. Dia tentu jin. Dalam masalah fiqh ada dimasalahkan. Kalau seorang mendakwa di azan dan di qamat di satu tempat lapang. Lepas tu dia bersumpah, wallahi aku tadi semayang seorang, tapi aku azan dan qamat. Belakang aku ni ada yang ikut malaikat apa semua jin tadi kan. Kalau sumpah tu, maka diterima sumpah dia tu. Maknanya walaupun semayang seorang tapi dia azan qamat, ada yang semayang di belakang yang tidak kita nampak, yang dia sini tak nampak. Tapi kalau mendakwa bersumpah tu, boleh terima sumpah dia. Memang kalau semayang seorang, azan qamat, adalah orang yang mengikut di belakang. Sebab tu kemuliaan azan qamat ni kita kena tahu. Ya, kalau masjid ni, kalau bila muazzin azan ni, ya jauh pergi tu. Jin pendengar, kita nampak berapa sab macam ni. Tapi yang belakang sab tu kita tak nampak. Sama juga yang belajar, sekolah Arab ke sekolah mana ke belajar, memang nampak tu kelas tu apa 30 orang ke 20 orang ke 25 orang. Tapi ada lain lagi makhluk yang belajar yang kita tak tahu, tak masuk sekolah agama. Ya, jin tu belajar juga tapi tak nampak aja. Dan mereka mukallaf juga. Ada yang Islam, ada yang kafir.
Bila Islam tentulah dituntut macam manusia juga, menuntut ilmu apa semua, sembahyang berjemaah dituntut sama macam kita. Cuma dia mungkin di alam lain. Lepas tu siapa yang azan tu, tak apa, walaupun dia kerja bila, tapi ingat yang azan tu dengar haiwan, jin, malaikat terkenal. Lepas tu bila tuan-tuan dilantik jadi AJK masjid, jangan menolak. Itu peluang untuk menjadi kemuliaan, yang mana masjid itu memang rumah Allah, memang di tempat-tempat yang disukai oleh Allah, dan juga tempat-tempat yang disukai oleh para malaikat dengan majlis ilmu dia, dengan sembahyang jemaah dia. Ada orang tak nak jadi AJK masjid, tak nak. Padahal bagus. Secara tak langsung kita dah tergolong dan golongan orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tentulah ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir itu ada, terkena pada kita. Ya, syukur kita. Walau dakhala jama'atun al-masjida fawajadu al-imama fi tasyahhudil akhiri qala ar-rafi'i yusalluna jama'atan li anfusihim. Kata Imam Rafi'i, kalaulah satu jemaah masuk masjid, satu jemaah maknanya dia masuk masjid, sedang berlaku sembahyang berjemaah, imam tengah tahiyat akhir, mana imam bersembahyang jemaah tu tengah tahiyat akhir, masuk jemaah lain yang lambat, mungkin rombongan satu bas, tu mungkin masuk dia. Imam tengah tahiyat akhir, mana yang bagus? Nak tunggu imam tu habis, dia sembahyang cara berjemaah dia, ataupun ikut imam tu walaupun tahiyat tengah akhir, ikut masbuk. Tuan-tuan kena ingat, kalau imam sedang sembahyang sila jemaah ni, imam belum beri salam lagi, tuan-tuan jangan buat jemaah di belakang. Sembahyang mana dua imam, tidak sah. Mesti tunggu imam ni habis salam. Jangan ikut orang kat highway tu, kau sini kompos semua, sampai surau situ kompos tu apa nak jadi tu. Yang pertama tu sah, yang lain tu tak sah. Lepas tu sembahyang jemaah tu tidak, orang musafir tidak dituntut berjemaah. Sembahyang orang musafir tu sembahyang sendiri. Yang ikut orang yang sembahyang sempurna tu kena buat sembahyang sendiri. Dan tak boleh berjemaah buat, orang ada berjemaah depan, dia buat jemaah belakang. Belajar tak habis. Lepas tu banyak lagi pula. Tu kena tahu. Jangan ada banyak pula imam. Bagi imam dah habis salam, baru buat jemaah baru. Walaupun orang tu musafir, sembahyang jamak, tak kasar jamak, sembahyang maghrib dan juga sembahyang isyak, dia ikut imam, padahal dia jamak, sembahyang jamak, dia musafir sembahyang jamak, tapi dia tak kasar. Maghrib cuma tak boleh kasar, isyak tak boleh kasar juga. Ataupun dia sembahyang isyak, dia musafir, tetapi dia sembahyang isyak dia jamak dengan maghrib, tidak kasar. Tidak, isyak tu tak sembahyang 2 rakaat, mungkin dia sembahyang jamak takdim ataupun sembahyang jamak takhir. Sembahyang jamak takhir, kata dia sembahyang jamak takhir, orang musafir sembahyang jamak takhir, dia tak kasar, dia sembahyang sempurna, tapi dia jamak dengan maghrib, jamak takhir, mana dia buat dalam waktu isyak. Walaupun dia buat 4 rakaat tidak kasar, dia musafir, dia jamak kena maghrib, dia sembahyang isyak dulu. Imam di masjid sembahyang sempurna isyak 4 rakaat, dia sembahyang dalam masa musafir, dia tak kasar, sembahyang isyak tetap 4 rakaat, bergabung dengan maghrib. Tak boleh juga sembahyang ikut imam yang sempurna walaupun kau tak kasar. Kenapa? Kau musafir lain, ni masmur lain, walaupun kau 4 rakaat tu. Jangan ikut imam.
Tu kena tahu masalah dia. Sebab tu belajar ni kena lama. Lepas tu kalau musafir kan, sembahyang Jumaat tu kan, dia tidak dituntut kan, dia tuntut main sendiri tu lepas sembahyang Jumaat. Lepas tu baru gabung dengan asar, kasar, baru betul. Tu kita kena tahu. Jadi kalau satu jemaah datang ke masjid, imam sedang tahiyat akhir sama jemaah lain, mana yang bagus? Dia tunggu ke imam tu habis, dia buat jemaah baru, main semula lah dengan jemaah dia, ataupun tetap ikut imam tu tahiyat akhir, dia duduk takbir, semua duduk ikut imam tu tahiyat akhir. Wa qala al-Qadhi Husain, kita mazhab Syafi'i terkenal Qadhi Husain, ada kata Ibnu Suja', yaqtaduna bihi, kata Qadhi Husain ikut imam tu. Mana tak perlu buat jamaah tu lagi, tak perlu tunggu imam habis akhir tu baru buat semayang sendiri jemaah yang lain. Mana grup kedua buat, kata Qadhi Husain ikut juga imam tu walaupun dah tak akhir. Kenapa? Li'annahum yasiruna aksara jama'an, kerana mereka tu jadi lebih banyak menghimpunkan jemaah. Maksudnya tadi dia dapat jemaah, fadilat jemaah tu, lepas tu dia pula naik jemaah, lepas dia naik ramai, lantik semua imam tu ke depan. Boleh lantik imam ke depan. Dia buat jemaah baru pula. Bila naik aja, bila imam salam, semua naik bangun. Seorang automatik ke depan jadi imam, secara automatik. Ataupun lantik seorang jadi imam, tolak depan, ikut dia pula. Begitu. Dua, kerana dia dapat yang pahala berjamaah yang pertama tu, dan dia kedua, bila dia naik aja imam bagi salam, dia naik ramai, seorang ke depan secara automatik untuk jadi imam. Itu boleh. Macam kita semayang 3 orang, semayang seorang, boleh tengok orang semayang seorang, kita 2 orang yang lambat ni, kita ikut dia jadi imam. Dia dah tahiyat akhir. Bila tahiyat akhir, yang 2 ikut belakang tu mungkin imam yang orang yang seorang tu semayang dah tahiyat akhir, yang 2 orang tu semayang ikut, tentulah dia terus tahiyat akhir. Lepas takbir Allah Akbar, terus duduk tahiyat akhir. Bila salam aja, 2 orang tu naik. Jadi yang sebelah kiri tu ke depan sikit untuk jadi imam. Itu dia. Itu boleh. Qala Rafi'i, kata Imam Rafi'i, yusalluna jama'atan li anfusihim, semayang jemaah dengan diri mereka. Maknanya itu 2 pendapat. Kata Qadhi Husain ikut juga jemaah pertama tu, walaupun imam tengah tahiyat akhir, takbir, duduk je tahiyat akhir. Itu kata Qadhi Husain. Kata Imam Rafi'i, jemaah yang kemudian tu imam tengah tahiyat akhir, dia tunggu biar imam tu habis salam. Dah habis salam, biar imam tu habis salam, baru jemaah tu start buat semayang dan grup dia. Jangan imam mula habis salam lagi, dia dah start buat sembahyang yang baru, buat jemaah yang baru. Tidak sah tu. Itu pendapat Imam Rafi'i dan juga Qadhi Husain. Mana-mana tuan-tuan nak ambil, terserah. Tapi kalau nak ikut Qadhi Husain ni lagi bagus. Kenapa? Menghimpunkan 2 jemaah tu dapat pahala. Walaupun kita lambat, kita masbuk, imam dah tahiyat akhir, tengah sujud contoh, imam dah rakaat akhir tapi imam tengah sujud, kita takbir, lepas takbir Allah Akbar, tu sujud, ikut imam tu sujud, lepas tu imam tahiyat akhir, kita pun ikut tahiyat akhir. Lepas tu imam bisalam, kita naik. Rakaat yang tadi yang kita masuk tu tidak dikira lah. Kalau senang faham, tak dikira. Banyak, walaupun tak dikira, pahala kira tak? Ya, pahala kira. Pahala sujud tu banyak. Pahala sujud tu pernah saya beritahu tuan-tuan, pahala sujud itu menyamai 120,000 tahun pahala dia beribadat.
Pahala sujud itu menyamai pahala 120,000 tahun beribadat. Kenapa? Mereka mengambil kesimpulan bahawa syaitan dia sebelum dia diusir oleh Allah Ta'ala, dilaknat, sebelum itu dia berjihad selama 40,000 tahun. Berjihad di bumi ni apa semua. Kemudian beribadah 40,000 tahun. Kemudian menjaga khazanah syurga, menjaga khazanah Allah tu 40,000 tahun. Sebelum dia diusir. 40 kali 3 12 120,000 tahun. Dia dah beribadah 120,000 tahun. Bila dia tak nak sujud sahaja pada Nabi Adam AS, bukan sujud pada makhluk, sujud mau mati. Kalau mau mati Nabi Adam, bukan sujud pada makhluk. Tak nak sujud, maka Allah usir dia, semua amalan dia tak diterima. Padahal amalan itu 120,000 tahun habis. Disebabkan tak sujud, sekali sujud tu habis amalan dia, maka ulama ada mengambil pendapat bahawa pahala sujud itu ialah menyamai 120,000 tahun beribadah berdasarkan ibadah iblis. Sebab tu walaupun kita tak masbuk, imam tersujud, kita sujud je, dah takbir Allahu Akbar, dah tegak, sujud terus. Pahala sujud tu banyak. Orang tunggu nantilah imam naik rakaat tu, nanti baru naik ambil said pula. Nanti mana imam dah naik diri, baru dia masuk. Pahala sujud tu banyak. Pahala duduk antara sujud ada juga dikira, bukan tak dikira, dikira. Itu dia. Jadi sembahyang berjamaah ini bukannya pahala dia bukan sikit-sikit. Ada kemuliaan. Qala Muhammad bin Husain, qala Muhammad bin Al-Hasan an Abi Hanifah an Hamad an Ibrahim an-Nakhai an Alqamah an Abi Mas'ud an Ali bin Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidak seorang tu, kata dia hadis Nabi ni dari Ibn Mas'ud, ma min ahadin tafutu takbiratul ihrami min salatil jamaah, tidaklah seorang itu luput, mana tak dapat takbiratul ihram bersama jamaah, mana tak dapat takbiratul ihram yang pertama. Imam Allah, contohnya usalli falsubi, rakaat ini adaan imam Allah Ta'ala, imam takbir Allahu Akbar, tuan-tuan yang baru terang tadi Allahu Akbar. Yang masbuk tu tak dapat takbir imam yang pertama tu, walaupun rakaat pertama tu dia cuma masuk lambat aja, walaupun sama sab pertama takbir dapat juga rakaat pertama, imam takbir Allahu Akbar, lain datang Allahu Akbar, datang orang masbuk tak dapat takbir atau ihram dengan imam sekali tu, imam dah rokok, dia tu takbir Allahu Akbar, rokok, dapat berjamaah dikira rakaat. Kalau yang tak dapat takbir sama imam tu, mungkin lambat sikit ke apa, tak sama. Yang imam takbir Allahu Akbar, tuan-tuan belakang terus Allahu Akbar, lain pahala. Yang lambat sikit masuk, dekat imam nak rokok baru masuk Allahu Akbar, masuk, tak sama pahala dia. Yang kita anggap sama, tak sama pahala. Jadi kalau tak dapat takbiratul ihram sama imam, mana imam takbir, dia takbir tak dapat, illa nadima yaumal qiyamah, melainkan apa yang dapat? Menyesal pada hari kiamat. Nadamatan, yang mana nyesal itu takunu alaihi asyadda minal mauti arba'ina alfa marratin. Nyesal dia itu lebih teruk daripada mati 40,000 kali. Mati 40,000 kali
dia punya dahsyat nyesal tu. Kalau mati 40,000 kali, mati pertama macam mana nyesal sakit tak begitu, mati kali kedua gini, ini 40,000 kali mati. Nyesal dia tu yang tak dapat takbir bersama imam. Dan juga wa min faz'il qiyamati arba'ina alfa maratin, ataupun sama juga daripada goncangan kiamat 40,000 kali. Sekali aja dah teruk dah. Kalau 40,000 kali lagi teruk. Tetapi tak dapat takbiratul ihram sama imam tu lebih teruk daripada ni rasa, daripada 40,000 kali mati, 40,000 kali kiamat. Lebih teruk rasanya gitu. Bayangkanlah. Kenapa? Lima yara minal karamati man hafaza alaiha. Bila melihat tentang karamah, kemuliaan siapa yang memelihara sembahyang jemaah ni dapat takbiratul ihram. Yang melihara takbiratul ihram sama imam. Imam takbir terus dapat takbir. Berbeza. Ingat, imam takbir Allah Akbar, kita di belakang Allah Akbar terus. Itu karamah, kemuliaan yang Allah bagi yang kita tak tahu. Yang mana kalau orang terlepas takbir itu, bila hari kiamat tengok kemuliaan karamah yang Allah bagi pada orang bagi itu, dia nyesal habis. Baru padahal dia pergi sembahyang jemaah tu. Yang tak pergi tak payah cerita lah. Yang pergi ni tak dapat, nyesal. Yang tak pergi tak payahlah, nyesal lagi teruk, tak pergi sembahyang jemaah, apa lagi tak sembahyang. Maknanya kalau dapat takbir sama imam tu ada karamah. Orang Melayu panggil keramat. Karamah bahasa Arab, ada kemuliaan yang Allah bagi. Ya, daripada pagi tadi untuk sedia tarhim dah bangun, dah tahajud apa semua, jalan ke masjid dah susah payah, sejuk, mungkin dah tua kaki gaut bisa-bisa, macam-macam dia ambil kira. Sejuk mandi lagi. Maknanya sikit saja tu dapat takbir sama imam. Imam takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar terus, tu dapat ikut. Kemuliaan dia terlalu besar sehingga kan kalau tak dapat tu dia rasa nyesal. Dia lebih teruk daripada dahsyat dia tu 40,000 tahun mati 40,000 kali dan 40,000 kali kiamat. Macam gitulah rasanya nyesalnya, teruk dahsyatnya. Maknanya kalau kiamat dibentangkan pahala ni, orang sembahyang jemaah ni dapat takbir imam, dia tak dapat lambat tu, dia nyesalnya tak sudah. Macam-macam menyesal kiamat. Yang sedekah pun menyesal juga macam kita. Sedekah menyesal juga pasal apa? Sedekah tak banyak, sikit. Kalau aku tahu aku sedekah banyak, nyesal juga walaupun sedekah. Yang sedekah tu pun menyesal, apalagi yang tak sedekah. Yang sembahyang jemaah tu pun Allah nyesal tak dapat takbir sama imam. Yang sembahyang jemaah pun nyesal, apalagi tak sembahyang jemaah, apalagi lambat, masbuk. Begitulah. Ni minal karamah, kemuliaan keramat yang Allah bagi pada orang dapat takbir sama imam tu. Lepas tu usaha. Kita nanti tu. Padahal kalau orang jaga sekali, dia nak karamah. Maksudnya kalau macam kita pergi sembahyang jemaah tu, kita niatkanlah nak dapatkan kemuliaan yang Allah berikan daripada takbir yang pertama, dapat takbir bersama imam. Begitulah. Bukannya senang dapat tu. Kalau ada macam-macam halangan, kalau sakit, lambat pergi, ya, begitulah. Tapi bila kita merasakan bahawa itu satu karamah, kita berusaha mendapatkannya, ini bagus. Kita dapat karamah, kemuliaan yang Allah berikan, tak tahu apa dia kemuliaan Allah beri. Yang pahalanya, yang kedudukannya, yang hari kiamat baru
kita dapat tahu. Bila bertangkan, masing-masing menyesal walaupun telah buat. Tapi kenapa tak dapat itu, tak dapat ini, pada buat. Tu tadi, yang sedekah nyesal juga, kenapa sedekah sikit tak banyak. Yang semayang pun nyesal juga, aku semayang ini semayang malam malah aku 2 rakaat aja, kenapa lah aku buat tak banyaknya. Yang kita semayang jemaah ni nyesal juga, kenapa tak dapat takbir sama imam terus ni, aku lambat masbuk, kenapa lah aku lambat. Yang tak buat dia dah menyesal habis lah, yang buat dia pun ada juga nyesal dia. Begitulah tuan-tuan. Sebab itulah dalam Quran tu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dah diberi garis panduan. Kata kalau periksa skema dia untuk menguji siapakah yang lebih baik. Liyabluwakum ayyukum, mana ada kamu, ayyukum ahsanu amala, lebih elok amalan dia. Dah tentulah bila orang dapat takbir pertama dengan imam takbir dengar yang masbuk tu, mana yang lebih elok amalan dia, tentulah yang pertama lebih elok amalan tu. Kita tak kejar ke yang lebih elok tu. Kalau durian tahu nak beli yang lebih elok, yang sedap isi, pandai pula. Bab makan kita elok durian, nak musangki, nak habis semua. Tak ibadat semua, alah lebih kurang je. Allah Maha Pengampun, Penyayang, mampu gitulah. Biar nanti dibuka hari kiamat, oh nyesal aku tak dapat. Begitulah. Menyesal tu biasanya di hujung, di akhir, bukan di awal. Itulah mana menyesal. Kalau menyesal di dunia ni masih ada lagi masa, jangan menyesal di akhirat. Itu dah. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengelokkan amalan dari semasa ke semasa, milih yang paling elok. Sampai sembahyang Jumaat paling elok, kita ibadah paling elok, berwuduk cara elok. Dulu tak elok wuduk, kita elokkan wuduk. Dulu kita cakap dengan orang tak elok, nanti kita elokkan percakapan kita. Banyak percakapan dia, alhamdulillah, banyak percakapan kita muji Allah, alhamdulillah. Yang tak elok tu kita buang, yang ada perkataan kotor-kotor tu buang. Dulu kalau kita silap aja, oh salah pula. Sekarang bila silap aja, astagfirullahalazim, dah salah. Ada sifar. Itu mengelokkan kita punya pergaulan, percakapan, tingkah laku, begitulah. Maksudnya kalau kita milih yang terbaik, yang elok tu berdasarkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa lebih elok antara kamu amalan dia, maka mudah-mudahan kita boleh mengelokkan amalan kita, apa juga bentuk amalan dari semasa ke semasa, sehinggalah kalau kita mati kita dapat mengelokkan amalan kita yang dulu tak elok, maka kita dapat mengelokkannya, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah.